Okay, Assalamualaikum. Previous class kita dah tengok matematik pengguna. Kita tengok jenis-jenis akaun yang ada. Okay, untuk topik ni kita ada 3 jenis akaun. Iaitu akaun simpanan, akaun simpanan tetap. Satu lagi, akaun semasa. Okey. Previous class juga kita dah tengok apa perbezaan bagi setiap satu jenis akaun ini, kelebihan dan juga kekurangan untuk setiap satu ni lah. So cikgu takkan go through lagi dah topik ni. Okey. Untuk bab 3 kita ada 7 jenis simpanan. Dan pelaburan. Okey. So, jenis simpanan dan pelaburan pertama adalah faedah mudah. Kemudian kita ada faedah kompaun. Ketiga, kita ada perbankan Islam. Empat, rate of investment. Okey. Dan strategi pemerataan. F, bayaran minimum. Dan lewat bagi kad kredit. Dan lastly, kita ada pengiraan bayaran balik. Pinjaman dan ansuran. Okey, so ini 7 jenis simpanan dan pelaburan yang kamu kena ingat beserta dengan dia punya rumus. Okey, untuk faedah mudah, cikgu dah explain. Rumus dia adalah I is equal to P R T. Di mana I ini adalah interest, faedah. P adalah principal, iaitu nilai wang awal. Nilai ataupun nilai pelaburan. Berapa disimpan pada permulaan. So that is principal. R adalah rate. Kadar. Berapa peratus yang bank nak bagi bila kita simpan dekat bank tu. T adalah time. Diambil kira dalam tahun. Alright, untuk faedah compound, kita ada MV is equal to P 1 tambah rate per N kuasa N per T. MV ni apa? MV ni adalah matured value. Nilai matang wang lah. So, untuk kira faedah compound. So, formula dia MV is equal to P 1 tambah R per N kuasa N darab T. Di mana P ini adalah principal, R adalah rate, sama macam ni, N. N ini adalah berapa kali wang di compound dalam setahun. Okay, so ini pun samalah tahun.
Alright. So, dua ni kita dah tengok untuk previous class. Hari ini cikgu akan cuba explain tentang perbankan Islam dan juga rate of investment. Okey. Untuk perbankan Islam, dia ada beberapa ciri yang kita kena tahu. Apa yang membezakan perbankan Islam dengan conventional bank? Bank Islam adalah bank patuh syariah, di mana tidak ada unsur riba lah dalam sistem perbankan dia, dan dia menggunakan hibah sebagai pulangan wang. Okey. Perbankan Islam juga dia tidak menetapkan berapa rate yang dia akan dapat pada peringkat awal. Maksudnya bila dalam cukup tempoh 1 tahun, baru bank akan bagi tahu berapa kadar yang akan dikeluarkan pada tahun itu. Berapa hibah yang dia akan bagi kepada setiap pemegang pada tahun itu. So, poin yang ketiga, dia tak tetapkan nilai ataupun rate pada awal seseorang tu nak melabur lah. Okey, so kita tengok kat sini. Contoh soalan melibatkan perbankan Islam. Alright. So, Encik Zarif mendeposit sebanyak 18,000 dalam bank Islam mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Prinsip wadiah ni adalah prinsip yang perbankan Islam pakailah, di mana dia berpegang kepada simpanan dengan jaminan. Alright, selama 1 tahun. So, pada akhir tahun, baki simpanan adalah 18,540. Soalan tanya, berapakah peratus hibah yang dia dapat? Okey, untuk kira peratus hibah, kita guna simple matematik lah. Peratus hibah. Okey, kita ambil berapa hasil pulangan yang dia dapat selepas setahun dia simpan 18,000. Dia dapat sebanyak RM540 per dengan berapa jumlah wang simpanan asal dia. Jumlah wang simpanan asal dia ataupun prinsipal adalah 18,000 darab dengan 100. Sebab kita nak kira peratus hibah kan. Okey, 540 per dengan 18,000 darab 100. Kita akan dapat sebanyak kita akan dapat sebanyak 3%. Jadi, peratus hibah yang dikeluarkan oleh bank selepas setahun simpanan adalah sebanyak 3%. Okey, itu saja untuk perbankan Islam. Dia punya step simple lah, dia tak complicated dan dia tak ada specific formula. Sebab dia cuma minta peratus hibah. Okey, untuk nilai pulangan pelaburan ataupun rate of investment, kita panggil ROI, kita nak kira berapa peratus bila kita melabur pada salah satu pelaburan. Contoh cikgu bagi yang paling senang adalah ASB lah, Amanah Saham Bumiputera. So, bila kita labur pada sesuatu amanah saham, kita nak tahu berapa nilai pulangan pelaburan yang kita dapat selepas dah capai tempoh matang. Okey, maksudnya tempoh setahun lah. So, dekat sini kita ada dua formula untuk cari nilai pulangan pelaburan, rate of investment. Pertama, kita mesti cari berapa dividen yang kita dapat. Okey. So, dividen, untuk cari dividen, kita kena tahu berapa kadar dividen yang diberi. Kemudian darab dengan bilangan unit saham yang kita beli. Darab dengan harga seunit saham masa kita beli.
harga seunit saham. Okey, ni formula pertama. Formula kedua, untuk cari rate of investment adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan asal darab dengan 100%. Okey, jadi ini adalah dua formula utama yang kita kena ingat untuk rate of investment, di mana kita nak cari berapa nilai pulangan wang yang kita dapat setelah melabur di bank. Okey. So, cuba tengok contoh soalan kat sini. Pada tahun 2019, Encik Goh membeli 2,000 unit saham. Okey, dia beli 2,000 unit saham di syarikat Uni berharga RM2.50 seunit. Masa dia beli saham, satu unit saham itu dikira sebagai RM2.50. Okey, bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Ogos 2019, diisytiharkan dividen sebanyak 6%. Okey. So, pada akhir tahun kewangan 31 Ogos 2019, diisytiharkan dividen sebanyak 6%. Okey, pada 5 Oktober 2019, dijual balik saham itu dengan harga RM3. Kita tak boleh tetapkan berapa nilai kita nak jual, tapi masa saham tu naik, harga saham tu naik, kita boleh jual. So, tu salah satu cara untuk kita melabur lah. Masa kita beli RM2.50 satu unit, bila berlaku kenaikan saham, jadi satu unit berharga RM3, so dia jual balik lah sebab dia nak dapat keuntungan. Okey, so soalan minta hitung dividen yang diterima. Okey, formula untuk dividen. Dividen sama dengan kadar dividen darab dengan bilangan unit saham darab dengan harga seunit saham. Okey, so kadar dividen dia berapa? Rate 6%. 6%. Kalau tukarkan kepada perpuluhan, kita dapat 0.06. So, sini 0.06 darab bilangan unit saham. Berapa dia beli? 2,000. Harga seunit saham masa dia beli? RM2.50. So, berapa dividen yang dia akan dapat? 0.06 darab dengan 2,000 darab dengan RM2.50. Dia akan dapat dividen sebanyak RM300 untuk 2,000 unit saham yang dibeli itulah. Okey, kemudian kita nak kira rate of investment. Formula dia jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan asal darab dengan 100. Okey, so step ni dia banyak sikit. Untuk dapatkan jumlah pulangan, kita kena tahu 3 benda untuk dapatkan jumlah pulangan. Pertama, berapa peningkatan wang? Berapa peningkatan saham? Okey, berapa banyak saham yang naik, dia nak jual balik kan? So, jumlah pulangan kita kena tahu. Waktu dia jual berapa, waktu dia beli berapa. Kedua, kita kena tahu berapa hasil keuntungan So, berapa keuntungan
hasil peningkatan. Okey, so kita nak tahu. Tadi kita tahu dah berapa peningkatan saham, masa beli berapa, masa jual berapa. So